Hai, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali dalam kelas Sains KSSM tingkatan 4. Apa khabar? Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan masuk topik 9.3 polimer. Jom kita belajar sama-sama. Apa yang dimaksudkan dengan polimer? Poli di sini bermaksud banyak, di mana polimer merujuk kepada molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil iaitu monomer. Dalam erti kata yang lain, polimer terdiri daripada unit-unit yang dikenali sebagai monomer. Monomer inilah yang akan bergabung untuk membentuk polimer iaitu molekul besar berbentuk rantai. Polimer dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Daripada perkataan semula jadi itu sendiri, kita tahu bahawa polimer ini wujud secara semula jadi. Contohnya, kanji, protein dan juga getah asli. Bagaimana pula dengan polimer sintetik? Perkataan sintetik di sini bermaksud polimer ini merupakan buatan manusia dengan menggunakan bahan kimia. Contoh polimer sintetik ialah politina, polystyrena, perspex dan getah sintetik, di mana politina, polystyrena dan perspex sebenarnya merujuk kepada plastik. Cikgu sudah pun ajar sebelum ini bahawa polimer dihasilkan melalui gabungan molekul-molekul kecil yang disebut sebagai monomer. Jadi kita nak tentukan apakah monomer yang membentuk polimer semula jadi dan juga polimer sintetik. Kita lihat dulu untuk polimer semula jadi. Kita tahu kanji hadir dalam makanan seperti ubi kentang. Tahukah anda apakah monomer bagi kanji? Monomer bagi kanji ialah glukosa dan kegunaan polimer kanji adalah untuk membekalkan tenaga. Protein pula dibina daripada monomer asid amino dan kita semua sedia maklum protein diperlukan untuk membina sel-sel dan juga tisu badan. Bagaimana pula dengan getah asli? Monomer bagi getah asli ialah isoprena dan getah asli digunakan untuk menghasilkan produk berasaskan getah. Sekarang kita lihat pula tentang polimer sintetik. Biasa dengar ke perkataan polystyrene? Polystyrene atau polystyrena dibina daripada monomer styrena merupakan polimer sintetik. Polystyrena digunakan untuk menghasilkan pembungkusan elektrik dan juga bekas makanan. Tahukah anda bahawa plastik yang kita sentiasa gunakan merupakan polimer sintetik? Ya, plastik merupakan politina yang dibina daripada monomer etina. Selain daripada untuk menghasilkan beg plastik, politina digunakan juga untuk menghasilkan botol plastik dan juga baldi. Lihat pula untuk perspex. Tahukah anda bahawa cermin pesawat bukannya dibina daripada kaca, sebaliknya dibina dengan menggunakan polimer sintetik perspex iaitu plastik? Ya, perspex digunakan untuk membuat tingkap kenderaan dan juga cermin pesawat. Akhir sekali, getah sintetik, monomernya ialah neoprena dan getah sintetik digunakan untuk membuat sarung tangan, tayar kereta dan juga tapak kasut. Apabila molekul-molekul kecil monomer bergabung untuk membentuk polimer, proses ini dikenali sebagai pempolimeran, di mana pempolimeran didefinisikan sebagai proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia
untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Tahukah anda, polimer juga boleh diuraikan semula untuk membentuk monomer. Proses yang berlawanan ini dikenali sebagai penyah polimeran, di mana penyah polimeran juga didefinisikan sebagai proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomernya melalui tindak balas kimia. Contohnya, monomer-monomer asid amino akan bercantum untuk membentuk protein melalui proses pempolimeran. Apabila kita makan protein, contohnya ikan, protein ini akan dipisahkan dan diuraikan semula untuk membentuk monomer asid amino. Dan proses ini ialah penyah polimeran. Satu lagi proses yang anda perlu tahu ialah pempolimeran tambahan. Apa yang dimaksudkan dengan pempolimeran tambahan? Dua perkara penting yang anda perlu tahu tentang pempolimeran tambahan ialah ianya melibatkan monomer jenis yang sama dan mesti melibatkan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Contohnya ialah etina membentuk politina merupakan proses pempolimeran tambahan. Lihat struktur etina di mana terdapatnya ikatan ganda dua. Jadi apabila banyak etina bergabung untuk membentuk politina, maka ikatan ganda dua pecah dan menjadi ikatan tunggal. Ingat ya, setiap unsur karbon hanya boleh membentuk 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Jadi kita lihat pada etina, betul ke setiap karbon ini ada 4 ikatan? Kita lihat dulu untuk atom karbon yang pertama. 1, 2, 3, 4. Betul? Dan kita lihat pula untuk atom karbon yang kedua. 1, 2, 3, 4. Betul, bermaksud apabila ianya membentuk politina sekalipun, mestilah mempunyai 4 ikatan. Etina merupakan monomer dan kita tahu polimer dibina daripada banyak monomer. Jadi bagaimana ianya terbentuk? Ianya terbentuk daripada banyak molekul etina yang akan bergabung. Bagaimana proses ini berlaku? Lihat pada ikatan ganda dua dalam molekul etina. Untuk membentuk ikatan antara monomer, ikatan ganda dua perlulah dipecahkan terlebih dahulu. Lihat. Dan barulah akan membentuk ikatan dan terbentuknya politina. Jadi kita lihat sekali lagi, adakah terdapat 4 ikatan bagi setiap atom karbon? 1, 2, 3 dan 4. Betul. Jadi ini merupakan molekul yang stabil. Jadi politina juga boleh ditulis seperti yang ditunjukkan, di mana kita ringkaskan dengan hanya melukis struktur asasnya dan kita lukiskan N di sini untuk menunjukkan banyak molekul-molekul ini yang bergabung. Sekarang kita akan lihat pula satu contoh polimer semula jadi yang sangat penting kepada ekonomi negara kita. Ya, polimer ini ialah getah asli. Tahukah anda bahawa negara kita merupakan antara pengeluar utama getah asli dunia? Kita semua tahu bahawa apabila batang pokok getah ditoreh, kita akan mendapat susu getah. Nama lain bagi susu getah ialah latex.
Dan susu getah atau latex ini akan diproses menjadi getah asli. Apakah ciri-ciri getah asli? Ianya kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik dan juga tidak telap udara. Molekul susu getah atau latex terdiri daripada rantai polimer getah yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein dan terdapat cas-cas negatif pada lapisan membran protein ini. Kehadiran cas-cas negatif inilah yang menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain. Kita tahu cas yang sama akan menolak. Sebab itulah latex kekal wujud sebagai cecair. Apa yang akan berlaku sekiranya asid ditambah ke dalam latex? Ingat, kita semua dah pun tahu bahawa molekul getah terdiri daripada polimer getah yang diselaputi oleh lapisan membran protein yang mempunyai cas-cas negatif. Dan kehadiran cas-cas negatif inilah yang menyebabkan molekul getah saling menolak antara satu sama lain dan memastikan ianya dalam keadaan cecair. Jadi apa yang akan berlaku jika asid ditambahkan ke dalam latex? Ingat, asid mengandungi ion-ion hidrogen yang bercas positif. Ion-ion bercas positif inilah yang akan meneutralkan cas negatif yang terdapat pada permukaan membran protein. Jadi sekarang lihat pada gambar yang ditunjukkan, permukaannya sudah menjadi neutral. Jadi tanpa kehadiran cas-cas negatif, apa yang akan berlaku? Sudah tentu molekul-molekul getah ini akan berlanggar antara satu sama lain dan seterusnya menyebabkan membran protein pecah. Polimer getah akan keluar dan saling berbelit untuk membentuk gumpalan pepejar. Dalam erti kata yang lain, asid menyebabkan latex menggumpal. Tahukah anda bahawa sekiranya kita biarkan latex tanpa ditambah asid, latex juga akhirnya akan menggumpal. Kenapa? Ingat, di udara terdapat bakteria dan bakteria ini juga akan menghasilkan asid yang akan meneutralkan membran protein molekul getah dan seterusnya menyebabkan latex menggumpal. Kita sudah pun belajar bahawa di udara terdapat bakteria dan bakteria-bakteria ini akan menghasilkan asid. Ingat, asid mengandungi ion-ion hidrogen yang bercas positif. Jadi, lihat pada gambar yang ditunjukkan, ini merupakan molekul getah asli yang mempunyai cas-cas negatif pada membran proteinnya. Dengan adanya ion-ion hidrogen yang bercas positif, sudah tentu ini akan meneutralkan cas negatif dan seterusnya menyebabkan latex menggumpal. Jadi katakan kita tidak mahu latex menggumpal. Bagaimana kita boleh memastikan latex kekal dalam keadaan cecair? Kita boleh tambahkan alkali ke dalam latex. Kenapa? Ini adalah kerana alkali mengandungi ion-ion hidroksida yang bercas negatif. Dan ion-ion hidroksida yang bercas negatif inilah yang akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid. Maka tanpa adanya asid, cas-cas negatif akan kekal pada membran protein dan menyebabkan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain. Jadi molekul getah akan kekal dalam keadaan cecair. Daripada apa yang kita dah belajar tadi, kita boleh membuat kesimpulan bahawa asid akan menggumpalkan latex, manakala alkali pula akan mencegah penggumpalan latex.
Kita tahu bahawa pelbagai produk dihasilkan dengan menggunakan getah. Tetapi kita perlu ingat bahawa getah asli adalah lembut dan tidak tahan haba. Jadi adakah sesuai untuk kita menggunakan getah asli bagi menghasilkan tayar? Sudah tentu tidak, kerana haba yang tinggi akan menyebabkan tayar menjadi cair dan juga lembek. Jadi bagaimana kita boleh mengatasi masalah ini? Kita boleh mengatasi masalah ini melalui proses pemvulkanan getah. Apa yang dimaksudkan dengan pemvulkanan getah? Ini merupakan proses di mana getah asli akan dipanaskan bersama sulfur. Kenapa proses ini penting? Rantai polimer getah asli apabila ianya ditambah dengan sulfur akan membentuk getah tervulkan, di mana sekarang terdapat rangkai silang antara rantai polimer getah asli. Dan inilah yang membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat. Ingat, proses untuk menghasilkan getah tervulkan ialah proses pemvulkanan dan bahan yang ditambah adalah sulfur dan hasilnya ialah getah tervulkan. Kita sudah pun belajar sebelum ini bahawa proses pemvulkanan akan menghasilkan getah tervulkan. Dan kita tahu getah tervulkan adalah lebih baik berbanding getah asli disebabkan oleh kehadiran rangkai silang antara rantai polimer getah asli. Jadi kenapa rangkai silang ini penting? Ini adalah kerana apabila daya dikenakan, rantai polimer getah sukar untuk menggelongsor. Selain itu, apabila haba dikenakan, struktur molekul getah tervulkan juga sukar untuk diputuskan. Sebab itulah, getah tervulkan adalah lebih keras dan mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi berbanding getah asli. Jadi apakah ciri-ciri getah tervulkan? Ianya keras dan lebih kenyal, penebat elektrik yang baik, tidak mudah teroksida di udara, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, tidak telap terhadap cecair dan udara dan juga tahan terhadap haba. Sebab itulah kita dapat menghasilkan pelbagai produk berasaskan getah dengan menggunakan getah tervulkan. Contohnya, tayar, tapak kasut dan juga sarung tangan. Tahukah anda bahawa hasil penyelidikan dan pembangunan oleh Lembaga Getah Malaysia berjaya menemui kegunaan baharu untuk getah, iaitu dalam bidang pembuatan dan juga pembinaan. Contohnya ialah asfalt terubah suai getah bekuan yang juga dikenali dengan singkatan CMA, di mana asfalt ini digunakan sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan raya. Kajian telah menunjukkan bahawa asfalt terubah suai getah bekuan tahan lebih lama, tahan haba, dapat mengurangkan bunyi bising dan dapat mengurangkan keretakan jalan raya. Yang kedua ialah getah color, iaitu warna yang dihasilkan dengan menggunakan latex dan dapat menghasilkan cat lukisan untuk kegunaan seni visual. Yang ketiga ialah pad landasan yang diperbuat daripada getah, di mana pad ini diletakkan di antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi.